Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Sabah dan Sarawak sekali lagi menuntut agar 1/3 kerusi di parlimen diperuntukkan kepada mereka dengan alasan bahwa langkah ini akan memastikan kedua-dua negeri tersebut memainkan peranan lebih besar dalam pembinaan negara. Peguam Negara Sabah, Brandon Keith Soh, menegaskan bahwa perwakilan 1/3 adalah penting untuk menjamin hak perlembagaan negeri Borneo tidak boleh diubah tanpa sokongan ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak. Menurut Soh, para pemimpin pengasas Malaysia telah mengiktiraf keperluan untuk peruntukan seperti ini ketika Malaysia ditubuhkan pada 1963. Katanya, perwakilan 1/3 akan memastikan negeri-negeri Borneo mempunyai penyertaan dan suara yang lebih besar dalam masa depan Malaysia. Katanya seperti yang dilaporkan oleh The Borneo Post. Beliau turut menyatakan isu ini harus dilihat melalui sudut pandangan pembinaan negara. Katanya lagi, saya optimis bahwa kemajuan lebih lanjut tentang isu ini dapat dicapai dengan sokongan daripada pihak-pihak berkaitan, perbincangan seterusnya, dan kemahuan politik. Soh berkata sedemikian semasa pembukaan tahun perundangan 2025 untuk Sabah dan Sarawak di Kuching. Ketika Malaysia ditubuhkan pada 1963, Sabah dan Sarawak masing-masing diberi 16 dan 24 kerusi di Dewan Rakyat, manakala Malaya memiliki 105 kerusi dan Singapura 15 kerusi. Jumlah keseluruhan 160 kerusi ini memastikan Malaya tidak boleh memindah perlembagaan persekutuan tanpa sokongan Sabah, Sarawak, dan Singapura. Namun, selepas Singapura keluar dari Malaysia pada 1965, 15 kerusi yang dikosongkan oleh Singapura tidak diagihkan semula kepada Sabah dan Sarawak. Ini menyebabkan kehilangan kuasa veto mereka ke atas pindaan perlembagaan. Abang Johari Openg pernah menegaskan bahwa peruntukan 1/3 kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak adalah cara terbaik untuk menghalang kerajaan persekutuan daripada memansuhkan atau mengubah perjanjian Malaysia 1963 tanpa persetujuan mereka. Pada masa ini, Dewan Rakyat mempunyai 222 ahli parlimen, dengan Sabah dan Sarawak hanya memegang 25,2% kuasa undi melalui 25 kerusi Sabah dan 31 kerusi Sarawak. Sebaliknya, 166 ahli parlimen dari Semenanjung Malaysia boleh memindah perlembagaan dengan mudah jika mereka mendapat majoriti 2/3, yaitu 148 undi. November lalu, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof menyatakan bahwa peruntukan 1/3 kerusi ini hanya boleh dilaksanakan selepas pilihan raya umum ke-16. Peguam Negara Persekutuan bersama Peguam Negara Sabah dan Sarawak kini sedang membincangkan perkara tersebut. Namun persoalannya, mengapa isu ini mengambil masa yang begitu lama untuk diselesaikan? Langkah untuk memperuntukkan 1/3 kerusi parlimen kepada Sabah dan Sarawak bukanlah isu baru, tetapi masih belum ada pelaksanaan konkret. Adakah ini menunjukkan kekurangan kesungguhan politik dari pihak kerajaan persekutuan untuk memenuhi tuntutan Sabah dan Sarawak? Lebih membingungkan, peruntukan ini hanya akan dibincangkan selepas PRU 16. Adakah ia sekadar janji politik untuk meredakan tekanan tanpa komitmen sebenar untuk melaksanakan perubahan? Selain itu, dengan penguasaan besar ahli parlimen dari Semenanjung Malaysia, bagaimana Sabah dan Sarawak boleh memastikan suara mereka didengar? Hakikat bahwa 166 kerusi diperuntukkan kepada Semenanjung memberikan kuasa dominan kepada negeri-negeri di Semenanjung untuk membuat keputusan penting. Ini menimbulkan persoalan sama ada Malaysia benar-benar berfungsi sebagai sebuah persekutuan atau jika Sabah dan Sarawak hanyalah pelengkap kepada dominasi politik Semenanjung. Perlu diingat,
Hak veto Sabah dan Sarawak hilang selepas keluarnya Singapura pada tahun 1965. Keputusan untuk tidak mengagihkan semula 15 kursi Singapura kepada Sabah dan Sarawak mencetuskan persoalan yang besar. Adakah ini satu strategi politik yang disengajakan untuk melemahkan kuasa politik kedua-dua negeri ini? Jika iya, ini menimbulkan persoalan serius tentang keikhlasan pemimpin persekutuan dalam menjaga hak Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub dalam MA 63. Hak-hak yang dijanjikan kepada Sabah dan Sarawak melalui MA 63 adalah asas kepada penyertaan kedua-dua negeri ini dalam pembentukan Malaysia. Namun, sejak penubuhan Malaysia, banyak pihak di Sabah dan Sarawak merasakan bahwa mereka tidak mendapat layanan yang adil. Isu ini bukan sekadar mengenai kerusi parlimen, tetapi mencerminkan perasaan marginalisasi yang lebih luas. Infrastruktur yang tertinggal, kurangnya perhatian terhadap isu-isu tempatan, dan kelewatan dalam melaksanakan MA 63 menunjukkan wujudnya jurang besar antara janji dan realiti. Sebagai contoh, pembangunan ekonomi Sabah dan Sarawak seringkali tertinggal berbanding negeri-negeri di Semenanjung. Walaupun kedua-dua negeri ini kaya dengan sumber asli seperti minyak dan gas, hasilnya tidak sepenuhnya dirasai oleh rakyat tempatan. Tuntutan terhadap royalti minyak 20% dan pemulangan kuasa dalam bidang pendidikan dan kesehatan kepada negeri masih menjadi perjuangan utama pemimpin Sabah dan Sarawak. Dalam konteks ini, perwakilan 1/3 kerusi parlimen adalah langkah penting untuk memastikan suara Sabah dan Sarawak lebih kuat dalam menentukan dasar-dasar persekutuan. Ia juga merupakan simbol keadilan dan pengiktirafan kepada peranan unik kedua-dua negeri ini dalam pembentukan Malaysia. Tetapi jika langkah ini terus ditangguhkan, ia hanya akan mengukuhkan persepsi bahwa kerajaan persekutuan tidak serius dalam menghormati hak Sabah dan Sarawak. Jadi apa masa depan untuk Malaysia sebagai sebuah persekutuan jika isu ini tidak diselesaikan? Adakah Sabah dan Sarawak akan terus dilihat sebagai anak tiri dalam sistem persekutuan? Bagaimana pula dengan perjanjian MA 63 yang menjadi asas kepada penyertaan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia? Jika kerajaan persekutuan boleh memindah atau memansuhkan peruntukan-peruntukan ini tanpa persetujuan Sabah dan Sarawak, di manakah jaminan kepada hak mereka? Pendengar sekalian, inilah persoalan besar yang perlu kita hadapi sebagai rakyat Malaysia. Adakah Sabah dan Sarawak berhak menuntut lebih banyak kerusi, atau adakah peruntukan kuasa parlimen sedia ada sudah mencukupi? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen, ulaskan pandangan Anda. Apa yang pasti, masa depan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan bergantung kepada keupayaan kita untuk memastikan keadilan dan kesaksamaan untuk semua negeri, termasuk Sabah dan Sarawak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini Current Sphere MY. Teruskan bersama-sama kami untuk isu-isu yang akan datang. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.